KPM. Pohon jati kuat kayunya, pohon nyor tinggi batangnya. Murid sejati banyak ilmunya, bekal menjadi nusa bangsa. Ada kertas di pohon meranti, penjual jamu membawa peti. Dengan ikhlas pahala menanti, dengan ilmu akan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam short pentaksiran Bilik Darjah. Dan bersama dengan saya pada hari ini Ustazah Nur Suhaili Sapuan. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Aiman apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya nak jawab pantun Ustazah lah. Okey, tapi silakan. kejap lagi. Boleh Ustazah? Boleh. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini, kita ada bersama kita Cikgu Duzaimah Kamaruddin. Apa khabar Cikgu? Nampak ceria je cikgu kita pada hari ini kan? Okey, baik. Ustazah, hari ini apa topik yang akan kita bicarakan dalam slot pentaksiran Bilik Darjah pada hari ini? Baiklah Aiman, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang pentaksiran Bilik Darjah bagi mata pelajaran Pendidikan Islam menengah atas tingkatan 4 dan 5. Oh, okey, baik. Pada para penonton, anda semua dah bersedia? Jom kita mulakan bersama dengan Ustazah Nur Suhaili Sapuan. Persilakan Ustazah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimanakah pentaksiran Bilik Darjah bagi mata pelajaran Pendidikan Islam menengah atas berlangsung ketika sesi pembelajaran. Baiklah, sebelum itu kita pergi kepada pengenalan pentaksiran Bilik Darjah itu sendiri. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran Bilik Darjah? Ia merupakan satu proses yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang kita hasratkan. Oleh itu, suka untuk Ustazah merujuk kepada apakah pula matlamat kurikulum pendidikan Islam. Matlamat kurikulum pendidikan Islam adalah untuk membentuk khalifah Allah yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara. Jadi pentaksiran Bilik Darjah ini cukup penting untuk kita merekodkan perkembangan pencapaian murid bagi sesuatu sesi pembelajaran. Ia juga menjadi kayu ukur bagaimanakah sesuatu pembelajaran itu berkesan. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pentaksiran Bilik Darjah ini, sukalah Ustazah untuk mengingatkan bahawa kita ada bahan ataupun sumber rujukan PBD Pendidikan Islam menengah atas ini. Yang pertama, seperti Aiman lihatlah di di hadapan Aiman, kita ada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Kita juga perlu membuat rujukan kepada dokumen
kurikulum ni di SKP bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 pendidikan Islam, serta yang terakhir kita perlu juga merujuk kepada panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi yang terkini pada tahun 2019. Jadi inilah dia Aiman, kesemua bahan rujukan yang mesti dirujuk oleh guru-guru sebelum membuat pentaksiran bilik darjah. Okey, baik. Kita nak tahu juga macam mana pelaksanaan PBD ni Ustazah, tapi kita berehat seketika. Baik para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah PBD dalam pendidikan Islam. Baik, Ustazah, boleh kita teruskan? InsyaAllah. Silakan. Terima kasih Aiman. Dan seterusnya pada hari ini kita akan teruskan dengan bagaimanakah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah pendidikan Islam menengah atas di dalam kelas. Jadi sebelum itu, Ustazah telah mengaturkan proses yang berlaku ketika kita hendak menentukan PBD di dalam kelas untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah. Jadi yang pertama, Aiman, kita kena mengetahui apakah dia standard kandungan, iaitu apakah dia perkara yang ingin dicapai bagi murid pada sesuatu sesi pembelajaran tersebut. Yang kedua, kita kena tahu apakah dia standard pembelajaran, iaitu kriteria yang pencapaian, cara atau kualiti sesuatu tajuk ini kita capai, dan seterusnya hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran, apakah yang kita ingin murid capai. Seterusnya aktiviti, pelbagai aktiviti yang kita cadangkan, yang kita rancang susur aturnya supaya kita boleh mentaksir murid-murid ini, iaitu dengan kaedah-kaedah pentaksirannya. Dan yang terakhir sekali adalah standard prestasi, yang mana satu set kriteria tahap penguasaan murid. Murid itu berada pada tahap yang mana? Tahap 1, 2 hinggalah 6. Jadi kita pergi kepada di sini Ustazah paparkan lembaran daripada DSKP Pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5. Jadi tajuk yang Ustazah telah pilih hari ini untuk memberikan contoh kepada semua adalah tajuk adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Yang pertama kita kena lihat apakah standard kandungan yang ingin kita capai. Jadi di sini kita hendak mencapai bagaimana, hendak merumuskan adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya, dan kita hendak pastikan bagaimana kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian secara beradab dan beristiqomah. Seterusnya kita tetapkan apakah pula standard pembelajaran. Dan standard pembelajaran ini ada 4 kesemuanya, dan kita lihat murid-murid haruslah mencapailah standard-standard yang telah ditetapkan ini, iaitu dapat menyatakan dalil, dapat menerangkan tentang adab-adab terhadap orang sakit, dapat merumuskan bagaimanakah adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya dilaksanakan. Jadi apakah dia hasil pembelajaran? Step yang ketiga dalam penentuan pentaksiran bilik darjah ini, iaitu kita tahu apakah dia hasil pembelajaran. Ini apa yang kita hendak murid capai pada sesi pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, guru-guru perlu mengatur. Guru-guru perlu menyumbangkan idea untuk mengatur aktiviti-aktiviti menarik agar mudah untuk kita melakukan pentaksiran terhadap murid secara efektif dan berkesan. Jadi di sini saya paparkan beberapa contoh aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru-guru ketika sesi PDPC tersebut, iaitu antaranya adalah gallery walk, menulis ataupun membina peta writing, boleh jadi lakonan, dan biasanya kita memilih untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Best tu Ustazah, kan? Kita ada interaksi di antara murid dengan murid dan juga interaksi di antara murid dengan guru. Jadi aktiviti berkumpulan, kita menuju PDPC berpusatkan murid, maka insya-Allah
PDPC kita akan hidup. Dan seterusnya, kita perlu sebagai guru menentukan apakah kaedah-kaedah pentaksiran bilik darjah yang boleh kita laksanakan. Okey, di sini Ustazah memberikan 3 contoh kaedah, iaitu kaedah yang pertama, pemerhatian dengan instrumen yang kita perlu sediakan. Bila kita melakukan pemerhatian, apakah indikator-indikator yang ingin kita uji, yang kita ingin murid capai? Perlu ada senarai semak, perlu ada rekod yang berterusan, anekdot contohnya, ataupun apa-apa sahaja sebenarnya pelaporan yang cikgu boleh laksanakan. Kemudian jika kaedah yang kedua kita gunakan adalah secara lisan, iaitu murid dengan murid ataupun lisan murid dengan guru. Macam Ustaz sebut tadi, bila ada interaksi. Dan yang ketiga melalui penulisan. Penulisan ini cukup luas. Jadi Aiman, macam Aiman lihat penulisan yang ada di depan Aiman ini adalah contoh-contoh bagaimana murid melakukan pentaksiran itu berlaku secara kaedah penulisan, selain daripada dalam buku nota, dalam buku latihan. Baik, dan ini adalah contoh sebenar yang Ustazah ingin tunjukkan, kongsikan dengan semua, iaitu ketika sesi pembelajaran untuk tajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Jadi kita menggunakan untuk mencapai standard pembelajaran yang pertama, iaitu murid dapat menyatakan dalil. Okey, ini adalah dalil-dalil yang perlu murid nyatakan ataupun murid perlu lafazkan, bacakan. Jadi di sini Ustazah membawakan contoh bagaimanakah kaedah pentaksiran itu, kaedah penilaian itu kita laksanakan secara lisan. Yang pertama, lisan. Jadi cuba kita lihat paparan video ini mengenai bagaimanakah pentaksiran lisan berlaku dalam kumpulan. Okey, jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul maridah wa at'imul jai'ah wa faqul 'aniyah." Riwayat Al-Bukhari. Ketika pentaksiran secara lisan berkumpulan ini, jadi cikgu-cikgu perlulah, guru-guru ni perlu melakukan pemerhatian. Siapa murid yang buka mulut, siapa murid yang hanya diam. Jadi itu adalah kaedah-kaedah yang mana kita boleh laksanakan. Selain kita mendengar, kita perhatikan murid yang aktif dalam membacakan hadis dan yang senyap. Ada juga satu lagi pentaksiran, iaitu secara lisan tetapi secara individu. Marilah sama-sama kita saksikan pentaksiran lisan secara individu pula. Bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna mar'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat, ya Rasulullah, inna li ilaika hajat." Faqala, ya umma fulanin zuri ayyusikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajatika. Faqala ma'aha fi ba'di turki hatta faragat min hajatiha. Alhamdulillah. Jadi begitulah dia pentaksiran secara individu. Jadi kalau individu ni dia lebih berfokuslah kepada individu tertentu. Tetapi sebenarnya Aiman, kita nak melakukan berkumpulan, kita nak melakukan individu, dia tidak jadi masalah. Dua-dua boleh. Yang penting guru dapat, orang kata, merekodkan prestasi pencapaian murid-murid ini tadi. Selain daripada itu, bila kita lihat kepada apabila kita hendak mencapai standard pembelajaran yang seterusnya, objektif pembelajaran yang seterusnya, untuk kita melihat adakah murid boleh mengamalkan ataupun menjelaskan bagaimanakah adab-adab terhadap orang sakit dan kurang upaya itu dilakukan. Jadi sebenarnya macam-macam aktiviti kita boleh laksanakan, dan ini adalah dia punya perkara yang perlu murid-murid capai. Dan Ustazah suka menggunakan contoh pelaksanaan PBD untuk aktiviti berkumpulan. Jadi di paparan skrin dapat kita saksikan beberapa aktiviti berkumpulan, murid-murid dalam kumpulan berbincang. Jadi pada
semasa PDPC ini berlangsung adalah tugas guru untuk memerhati, kan, menggunakan kaedah lisan, guru melihat bagaimana murid tadi berinteraksi antara satu sama lain, sesi soal jawab antara murid-murid, dan pada masa yang sama ketika guru berjalan dan murid bertanya, itu semua adalah kaedah-kaedah pentaksiran yang boleh guru laksanakan. Pemerhatian secara lisan, dan hasilnya apabila murid melakukan hasil yang mereka tulis seperti ada di depan ni, itulah dia melalui kaedah penulisan. Okey, jadi ini adalah contoh juga bagaimana pelaksanaan PDPD secara berkumpulan. Yang ini adalah secara berpasangan. Kalau tadi dia dalam kumpulan ni maksudnya 3 orang, 3-4 orang begitu. Tapi yang ini pula Ustazah paparkan, dia adalah secara pairing ataupun berdua. Okey, sebelah dengan rakan sebelah. Kadang-kadang berdua pun lebih baik sebab kita interaksi itu memang memang betul lah, dua-dua akan bercakap. Kalau kita ada ramai, kadang-kadang ada yang malu-malu kucing, tak mau cakap. Jadi macam itulah, jadi aktiviti berpasangan. Dan dalam pelaksanaan PBD juga kita kena variasikan bentuk pembentangan tadi. Boleh jadi dia boleh bentuk pembentangan peta minda, peta iting. Boleh jadi bentuk pembentangan tadi adalah lakonan, seperti mana yang ada dalam gambar paparan ini, iaitu secara lakonan. Murid-murid mempersembahkan lakonan untuk mereka menghayati bagaimanakah adab terhadap orang sakit atau kurang upaya diamalkan. Jadi di sini Ustazah kita dapat lihat apabila kita mengadakan pentaksiran dalam bilik darjah ini, murid-murid sepatutnya adalah pembelajar aktif dan kita lihat semua murid boleh bergerak. Guru adalah sebagai pengawal dan pembimbing ataupun mentor kepada murid-murid untuk mencapai objektif pembelajaran. Okey, dan kemudian ini adalah contoh pembentangan dan kita lihat paparan video yang telah Ustazah sediakan, Aiman. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan membentangkan kepada kalian, iaitu adab terhadap orang sakit dari aspek fizikal. Saya akan jelaskan kepada Rosi. Yang pertama, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Contohnya untuk menjamin keselesaan pesakit. Yang kedua, menyediakan keperluan dan kebutuhan asas untuk pesakit. Contohnya macam tempat parking kereta, tempat OKU dan tempat duduk. Okey, jadi ketika sesi pembentangan berlangsung, sebagai guru kita kena galakkan setiap murid untuk membuat persembahan. Tukar-tukar. Kena tukar-tukar. Tak boleh one man show, tak boleh seorang je yang bercakap. Supaya guru dapat mentaksir murid tadi secara menyeluruh. Setiap murid kita lihat perkembangannya. Dan satu lagi, paparan video yang telah Ustazah sediakan, Aiman, yang ini agak menarik sebab dia adalah lakonan daripada murid-murid Ustazah. Jom kita saksikan. Perhentian seterusnya, Kampung Baru. Terima kasih, Nak. Okey, Alhamdulillah. Jadi begitulah bagaimana Ustazah mentaksir murid-murid. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu, banyak kaedah yang kita boleh gunakan dalam hendak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kita tak boleh, orang kata ruang lingkup kita kecilkan, kita perbesarkan. Macam-macam kaedah. Cikgu-cikgu boleh juga menggunakan kaedah-kaedah yang lain dengan aktiviti-aktiviti mungkin yang lebih berkesan untuk mencapai tahap penguasaan. Kita melihat tahap penguasaan murid yang lebih berkesan. Bukan semata-mata dekat buku saja ya, ya, betul. Ini mendatangkan minat murid-murid untuk belajar dengan lebih orang kata seronok dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kita berehat seketika, Ustazah. Ya. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Teknik pembelajaran yang menarik cukup penting dalam pembelajaran di dalam kelas, memberikan satu impak yang berkesan kepada murid-murid untuk menjadi murid-murid yang lebih cemerlang dalam keputusan peperiksaan mereka. Betul, Ustazah, kan? Ya, betul. Baik, untuk seterusnya, Ustazah, apa lagi yang akan Ustazah kongsikan kepada kita semua? Okey, baiklah. Terima kasih, Aiman. Jadi kita pergi kepada satu tahap yang paling kritikal, iaitu apabila kita ingin merekodkan PBD pendidikan Islam ini, iaitu apakah
Okey, kita hendak melihat standard prestasi. Apakah tahap pencapaian, tahap penguasaan murid dalam PDPC tadi. Okey, ingin Ustazah peringatkan kepada semua. Ketika kita hendak memberikan tahap prestasi, jadilah orang yang berintegriti. Kerana apa? Kerana apabila kita memberikan tahap penguasaan kepada murid, ia sangat bergantung kepada pertimbangan profesional seorang guru. Okey, jadi apakah maksud pertimbangan profesional ini? Ini bermaksud bahawa dalam hendak memberikan tahap penguasaan kepada murid, guru perlulah membuat dengan penuh ikhlas, penuh integriti, apakah pencapaian sebenar murid. Kita melihat perkembangan murid ini bermula daripada kita menapak di dalam bilik darjah. Apakah saya pasti setiap murid ada kelebihannya. Pasti kita bimbing mereka untuk mencapai ataupun lebih berkembang pencapaian mereka. Jadi dia adalah sebenarnya refleksi kepada diri kita apabila memberi pencapaian kepada murid. Sekiranya murid tadi tidak dapat mencapai tahap penguasaan yang baik, ini menunjukkan sesuatu perlu dilakukan. Apakah tindakan susulan sebagai seorang guru? Kita hendak memperbaiki kaedah-kaedah yang kita gunakan ketika dalam bilik darjah. Jadi Aiman, sebenarnya apabila kita hendak memberikan tahap penguasaan kepada murid ini, jadi kita hendaklah orang kata adil dalam memberikan tahap penguasaan ataupun prestasi murid. Yang pertama, kalau kita lihat murid tadi dapat menyatakan, kita bagilah TP1. Tapi tak mungkin anak murid kita hanya mendapat TP1. TP1 ni maksudnya murid hanya boleh sebut sahaja. Kemudian kalau kita lihat TP2, murid dapat memahami. Dia hanya faham saja adab. Faham tak mestinya amal. Jadi maksudnya TP2 pun belum cantik lagi. Kita kena orang kata bantu murid kita, bimbing murid kita untuk dapat tahap penguasaan yang lebih baik. Itu adalah refleksi kepada diri kita sebenarnya sebagai guru. Dan kalau kita lihat TP yang ketiga, murid boleh mengaplikasi. Ini adalah orang kata cantiklah, boleh mengamal, boleh mengaplikasi. Itulah yang kita lihat kalau murid boleh melakonkan, murid boleh bercerita, dia pernah membantu orang kurang upaya contohnya. Itu adalah tahap 3. Kemudian kalau kita lihat tahap 4, menganalisis. Sama ada perbuatan adab ini baik ataupun tidak baik, perlu ataupun tidak perlu. Jadi itu adalah tahap penguasaan yang keempat. Kita tengok tahap penguasaan yang kelima, murid dapat menilai adab ini tadi, adab terhadap orang sakit dan kurang upaya ni tadi, serta mengamalkannya secara beradab. Maksudnya bukan buat sekali sekala, tapi berterusan. Jadi sebab tu saya kata penting, Ustazah kata penting. Pentaksiran ini berlaku secara berterusan. Kadang-kadang selepas proses PDPC dalam bilik darjah, masih lagi kita orang kata melihat perkembangan murid. Apabila kita nampak dia di tengah jalan, dia boleh membantu orang yang kurang upaya, dia beradab. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah ini adalah pentaksiran yang berterusan. Kita melihat perkembangan pencapaian murid. Selepas kita ajar, ada tak impak-impak positif? Saya yakin dan percaya murid-murid pasti jika PDPC itu adalah yang berkesan, dia akan tampak pada perlakuan. Beri kesan. Dan yang akhir sekali dia boleh dicontohi. Yang ini Ustazah tertarik apabila seorang pelajar Ustazah dia kata dia boleh dia menjaga datuknya yang sakit sehingga orang kata sehingga ke hujung usia. Jadi itu adalah impak bahawa murid ini dapat boleh memberikan contoh yang baik kepada kawan-kawan dalam bilik darjah. Jadi kita boleh bagi TP penguasaan yang tertinggi. Okey, dan seterusnya kita paling penting lagi juga tahap penguasaan yang menyeluruh. Ini adalah pada semua mata pelajaran. Ini kita kena lihat kepada semua topik yang telah dipelajari untuk memberi tahap penguasaan menyeluruh. Dan yang seterusnya perekodan. Perekodan ini sangat penting untuk guru-guru kerana perekodan ini adalah bukti kita telah melaksanakan PBD dalam bilik darjah. Jadi bagaimanakah bentuknya? Bentuknya ada pelbagai. Kita tidak menetapkan sesuatu bentuk ini tadi. Boleh jadi dalam bentuk kita dalam buku rekod mengajar, kita catat. Kita catat pada buku catatan harian guru. Kita catat pada senarai semak, pada template pelaporan ataupun pada mana-mana tempat. Tidak ada sesuatu orang kata borang yang spesifik lah. Dan ini adalah contoh bagaimana perekodan PBD itu dilaksanakan dan dicatat. Dan ini adalah contoh juga perekodan PBD. Jadi bagi Ustazah, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah
dia adalah kerja buat kita, bagi guru-guru. Apakah perkembangan kita, murid-murid kita? Ustazah yakin dan percaya, bagi kita sebagai seorang guru, kita ingin sesuatu impak positif kepada anak didik kita, supaya mereka, kita ini adalah orang yang memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya Aiman, selain daripada itu, Ustazah ada sediakan satu paparan video tentang bagaimana pelajar ustazah dia orang kata merumuskan hikmah ataupun kebaikan yang kita perolehi daripada adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Okey, jom kita saksikan. Sesungguhnya manusia berunia Sebagai murid, bukan setakat kita belajar, tetapi kita mengamalkan apa yang kita belajar. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nur Suhaili atas kupasan berkaitan dengan slot pentaksiran Bilik Darjah Pendidikan Islam kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.